بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-91. Dalam sesi ini, kita beralih kepada satu lagi surah yang banyak menceritakan hari kiamat, iaitu surah An-Naba yang menyebut nama hari kiamat sebagai Yaumal Fasli, bermakna hari pemutusan hukum, sama seperti disebut dalam surah Al-Mursalat yang telah kita teliti dahulu. Dalam surah ini, ia disebut dalam ayat ke-17. Surah ini mempunyai 40 ayat dan sesi ini kita akan mengkaji ayat 1 hingga 20, insya-Allah. Surah ke-78 yang merupakan surah pertama dalam juzuk ke-30 ini turun di Mekah. Makna surah ini berita besar, iaitu berita manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan. Surah ini menyebut beberapa peristiwa dahsyat hari kiamat dan balasan kepada orang yang bertakwa atau muttaqin dan orang kafir yang meragui adanya hari kiamat. Allah menegaskan jika dia berkuasa mencipta berbagai makhluk, amatlah mudah baginya untuk membangkitkan semula manusia. Dalam surah ini disebut 10 penciptaan yang hebat. Mari kita lihat apakah penciptaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita, amma yatasa'alun. Kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu an, ma, yatasa'aluna. An ni adalah harfu jar lah, makna tentang. Ma ni apakah? Ni isim istifham. Yatasa'aluna, mereka bertanya-tanya. Ini fi'il mudhari' hum daripada perkataan tasa'ala. Dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mali raf'in. Mereka ni adalah merujuk kepada orang musyrik Mekah yang bertanya-tanya antara satu sama lain mengenai hari kiamat. Sebenarnya mereka tidak percaya adanya hari kiamat dan bila bertanya-tanya itu sebenarnya mereka mengejek-ngejek. Jadi dalam surah ini Allah menjawab ejekan dan juga pertanyaan mereka. Jadi ayat ini juga Allah bermulakan dengan pertanyaan amma tentang apakah. Ayat kedua, anin naba'il azim. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, an-naba'i al-azimi. Ini adalah harfu jar, makna tentang, an-naba'i berita. Ini adalah isim ma'rifah samsiah majrul. Dan al-azimi adalah isim ma'rifah kamariyah majrul dan dia adalah merupakan na'at kepada an-naba'i. An-naba'i al-azimi, berita yang besar. Jadi kita lihat di sini apa tu, iaitu kedatangan hari kiamat, yang berita yang besar ni. Dan Allah menggunakan perkataan an-naba ni. An-naba yang bermakna berita besar. Bukan saja besar tetapi sesuatu yang tidak boleh dijangka atau tidak terfikir akal manusia sebenarnya ni. Ini sebagai perbandingan bahasa, jika berita biasa, perkataan yang digunakan adalah kabar atau akhbar untuk plural atau jamak. Tapi di sini Allah menggunakan an-naba, berita besar, maknanya memang besarlah sangat. Dan di sini kita akan jumpa perkataan-perkataan an-naba dan juga al-akhbar, dua-dua ni dalam Al-Quran. Ayat ketiga kita, allazi hum fihi muhtalifun. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Allazi hum fihi muhtalifun. Allazi ni adalah isim mausul huwa dan dia adalah merupakan na'at sani untuk an-naba tadi. Apa tu an-naba tadi? Berita besar satu. Ni yang dia punya na'at satu atau sifat yang mereka padanya mereka berselisihan. So di sini hum ni adalah damir hum iaitu mubtada, dan fihi ni adalah jar majrur lah padanya. Dan muhtalifun, mereka berselisihan. Mereka ni adalah orang musyrik Mekah tadilah. Muhtalifun ni adalah isim fa'il dan jamak muzakkar salim. Dia merupakan kabar kepada mubtada hum ni. Hum mereka orang musyrik Mekah ni. Jadi yang mereka padanya mereka berselisihan, itu pada hari kiamat tu.
Jadi kita lihat apa tu di sini kita Allah menggunakan ayat ismiyah ya. Dan isim fa'il muhtalifun. Ini isim fa'il muhtalifun. Ingat saya sebut mengenai keunikan makna penggunaan isim fa'il iaitu untuk menunjukkan perkara itu kebiasaan. Jadi di sini Allah sebenarnya sarkastik menyatakan orang kafir memang kebiasaan mereka berselisihan faham iaitu tak meragu-ragui akan kedatangan hari kiamat. Ayat keempat, kalla saya'lamun. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan iaitu kalla dan saya'lamuna. Kalla ni adalah harfun rad'un, makna sekali-kali jangan. Sani adalah harfun istiqbal, kelak. Dan ya'lamuna ni adalah fi'il mudhari' hum daripada perkataan alima dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. Mereka akan mengetahui. Sekali-kali jangan, kelak mereka akan mengetahui. Kalla ni Allah start dengan kalla di sini ayat ni makna janganlah kamu bersikap demikian, itu jangan ragu-ragu dan berselisih mengenai apa tu hari kiamat ni sama ada betul ke tak betul kan. Saya'lamun, di sini kita lihat Allah menggunakan harfun istiqbal menunjukkan future. Istiqbal ni adalah untuk future atau akan datang. Jadi Allah kata ni mereka ni orang kafir ni, orang yang musyrik Mekah ni akan mengetahui bila hari kiamat ni, bila mereka mati. Bila mereka mati, bila dah mereka mengalaminya, mereka melihatnya, barulah mereka akan percaya. Baru mereka tahu, barulah sedar. Tapi sebenarnya dah terlambatlah kan. Ayat kelima, summa kalla saya'lamun. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan iaitu summa kalla saya'lamun. Ni kita lihat ni adalah diulangi ya, kalla saya'lamun. Ni summa je tambah. Summa ni adalah harfun ataf, makna kemudian. Kalla macam tadilah harfun rad'un, sekali-kali jangan. And then sa ni adalah harfun istiqbal, makna kelak. Ya'lamuna ni mereka akan mengetahui, itu fi'il mudhari' hum dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. Di sini kita lihat kalla saya'lamun adalah matuf. Matuf alaihi tadi ayat yang keempat itulah kalla saya'lamun kan. Kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Jadi diulangi ni untuk penegasan, iaitu amaran hari kiamat yang mereka kelak akan mengetahui apabila mereka mati. Itu pun tak faham ke? 6. Alam naj'alil arda mihada. So, kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Iaitu and lam naj'ali al-arda mihada. So kita tengok ni adalah harfun istifham, mana apakah. Lam ni harfun nafi dan juga jazam. Jadi bila ada harfun jazam, kita akan ada fi'il mudhari' majzum. Dia sepatutnya naj'ala kan. Jadi naj'al. Tapi sini jadi naj'ali sebab dia nak jumpa al-ardi ni. Jadi sepatutnya dia mati tapi dia jumpa mati dua-dua. Jadi mati dengan mati jadi satu kena hidupkan. Selalu jadi akan baris bawah kasrah. Jadi naj'ali ni adalah fi'il mudhari' majzum dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mustaqil tak adanya nahnu. Kami telah menjadikan al-arda ni bumi, ni selalu kita jumpa ni isim ma'rifah kamar yang mansub maf'ul bih. Mihadan terbentang sebagai hamparan. Mihadan ni adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul bih sani. Sebab al-arda ni maf'ul bih pertama, yang ni adalah maf'ul bih kedua. Di sini apakah bukan kami telah menjadikan bumi terbentang sebagai hamparan. Ayat ini sehingga ayat 16 sebenarnya Allah menyebut dalil kekuasaannya, iaitu dalam 10 penciptaannya. Jika Allah berkuasa mencipta dari tiada kepada ada, iaitu macam bumi ni, tak ada, lepas tu Allah jadikan dia terbentang. Amatlah mudah sebenarnya untuk Allah menghidupkan manusia yang telah mati untuk dibangkitkan. Jadi dihisap dan dibalas atas segala amalan mereka. Jadi tak payahlah orang kafir tu nak wonder betul ke boleh ke manusia yang dah mati ni boleh hidup kembali. Ni bumi yang tak ada ni Allah boleh jadikan. Dan penciptaan lain. Ni penciptaan pertama. Ya, al-arda ni bumi. Nanti kita tengok seterusnya. Ayat ke-7 kita. Wal jibala autada. Ayat ini mempunyai 3 perkataan. Iaitu wa al-jibala autada. Wa ni adalah harfun ataf makna dan. Al-jibala ni adalah isim ma'rifah kamar yang mansub dan dia adalah jamak taksir.
makna gunung ganang. Autada ni sebagai pasak, makna dia adalah isim nakirah mansub. Jadi al-jibala autada ni gunung ganang sebagai pasak adalah maktuf sebab kita ada ataf tadi kan. So maktuf alai dia tadi dalam ayat sebelum ni, ayat ke-6 itu al-arda mihada, bumi terbentang sebagai hamparan ya. Jadi gunung ganang sebagai pasak ni adalah penciptaan kedua yang Allah sebut dalam surah ini. Ayat ke-8, wa halaqnakum azwaja. Ayat ini mempunyai 4 perkataan iaitu wa halaqna dan kum azwaja. Wa ni adalah pun ataf, makna dan. Halaqna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan halaqa dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali rafi'in. Ini di sini apa makna kami telah menciptakan. Kami ni Allah lah kan. Kum ni adalah damir antum maf'ulun bih. Di sini makna kamu. Azwaja berpasang-pasang. Ini adalah isim nakirah mansub, dia jamak taksir dan dia adalah hal di sini. Iaitu Allah menerangkan, hal ni menerangkan keadaan atau situasi ketika perbuatan halaqna ni tadi, iaitu menciptakan manusia berpasang-pasang. Ya. Jadi halaqnakum ni adalah maktuf sebab ataf. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada naj'alil arda kan. Tu kami telah menjadikan bumi. Di sini kami telah menciptakan kamu. Di sini adalah menunjukkan penciptaan ketiga iaitu Allah menciptakan manusia berpasang-pasang. Ayat ke-9, waj'alna naumakum subata. So, kalau kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan iaitu wa dan ja'alna naumakum subata. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Ja'alna seperti tadi juga adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ja'ala. Dia adalah dalamnya fa'il damir mustasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali raf'in. Dia merupakan maktuf tadi. Mana kami telah menjadikan sebab dia lepas ataf jadi ada maktuf. Maktuf alai tadi kita ada naj'a, tadi sebut naj'ala tadi kan daripada naj'al tadi yang dalam ayat ke-6 iaitu naj'alil arda tu tadi kami telah menjadikan bumi. Di sini kami telah menjadikan nauma, tidur. Ini isim mansub, dia adalah maf'ul bih di sinilah. Naumakum isim dengan damir, ni damir antum jadi dia mudhaf ilaihi di sini. Tidur kamu ini subatan untuk berehat. Ini ada isim nakirah mansub, dia daripada perkataan sabata sebenarnya. Dia adalah maf'ul bih sani. Sebab kita dah ada maf'ul bih satu kan nauma tadi. Dan kami ya Allah telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Jadi di sini kita lihat penciptaan yang keempat di sini ya. Itu tidur. Allah jadikan tidur. Sebenarnya tidur ni adalah rahmat ya. Sebab dengan tidur kita boleh berehat. Bayangkanlah kalau kita tak boleh tidur. Boleh jadi sakit kan. Ayat ke-10. Waja'alna laila libasa. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan. Iaitu wa ja'alna al-laila libasa. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Ja'alna kami telah menjadikan. Ya. Ini adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali raf'in. Al-laila malam ya. Ini adalah isim makrifah kamar mansub, dia adalah maf'ul bih. Kami telah menjadikan malam. Ja'alna laila ni adalah matuf sebab ada lepas ataf. Jadi matuf alai dia tadi sama ayat ke-6 tadi naj'alil arda tu. Kami telah menjadikan bumi. Di sini kami telah menjadikan malam. Libasan pakaian kerana gelapnya dia menutup jadi itu yang dia libasan jadi pakaian. Di sini adalah isim nakirah mansub, dia maf'ul bih sani. Sebab yang pertama al-laila lah ni maf'ul bih pertama ya. Dan kami telah menjadikan malam pakaian kerana gelapnya menutup. Jadi di sini penciptaan kelima adalah malam sebagai pakaian kerana gelapnya tadi. Jadi kita boleh berehatlah ya. Tapi sebenarnya manusia juga disuruh mengerjakan amal di waktu malam kan. Kita perlu juga bangun sembahyang ya. Ayat ke-11. Waja'alnan nahara ma'asya. So kita lihat sini ayat ni mempunyai 4 perkataan lagi. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Ja'alna adalah fi'il madhi mabni seperti tadi juga. Dalamnya terdapat fa'il dan mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali raf'in. Mana kami telah menjadikan an-nahara ni siang pula dengan terang ya. Dia adalah isim makrifah samsiah mansub dan dia juga maf'ul bih di sini. Ma'asya ni adalah isim nakirah mansub dan dia adalah maf'ul bih sani atau kedua.
masa untuk mencari rezeki. Dan kami telah menjadikan siang dengan terang, masa untuk mencari rezeki. Jadi di sini ja'alnan nahara ni. Ni adalah maktuf. Kami telah menjadikan siang. Dengan, itu dia maktuf sebab lepas ataf. Maktuf alai dia tadi, yang ayat ke-6 juga tadi. Naj'alil arda tadi. Kami telah menjadikan bumi. Di sini kami telah menjadikan siang. Masa untuk mencari rezeki. Ini adalah penciptaan ke-6. Ayat ke-12. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. So ayat ini mempunyai 6 perkataan. Itu banaina dan fauqakum sab'an shidada. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Banaina ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan bana, dia punya root word. Dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali rafi'in. Dia juga merupakan maktuf sebab lepas ataf. Maknanya di sini kami telah membina. Ni maktuf dia, maktuf alai dia tadi ayat ke-11 sebelum ni, iaitu ada ja'alna. Kami telah menjadikan kan tadi. Dan fauqa ni makna di atas, dia adalah zaraf makan, dia maf'ulun fih lah. Fauqakum, zaraf dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Ini damir antum lah, di atas kamu. Sab'an, 7 lapis langit ni. Ini isim nakirah mansub, dia adalah maf'ulun bih. Syidadan, yang kukuh. Syidadan ni adalah isim nakirah mansub dan dia merupakan na'at. Sebab kita tengok isim nakirah mansub kan, jadi sama. Sab'an syidadan. Ni dia punya man'ud dia. Jadi di sini, dan kami telah membina di atas kamu 7 langit, 7 petala langit atau 7 lapis langit yang kukuh. Ini merupakan penciptaan yang ke-7. Ayat ke-13. Waja'alna sirajan wahaja. So ayat ini mempunyai 4 perkataan. Iaitu wa, dan ja'alna sirajan wahaja. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Ja'alna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ja'ala lah. Dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali raf'in. Dan dia merupakan maktuf sebab ataf kan. Kami telah mengadakan. Jadi dia punya maktuf alai tadi ayat yang ke-11 kita ada banaina kan, kami telah membina. Dan sirajan matahari ni adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul bih lah di sini. Wahaja ni adalah isim nakirah mansub juga, dan sebab tu dia adalah na'at. Jadi dia sama dengan sirajan. Jadi dia adalah na'at kepada sirajan. So matahari terang benderang. Dan kami telah mengadakan matahari terang benderang. Jadi sini penciptaan ke-8 ya. Ayat ke-14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. So ayat ini mempunyai 6 perkataan. Iaitu wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Anzalna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan anzala dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali raf'in. Dia juga merupakan maktuf sebab lepas ataf kan. Kami telah menurunkan. Jadi maktuf alai dia tadi ayat sebelum ni ayat 13 ada ja'alna. Kami telah menjadikan. Ni min harfu ja'alah makna dari. Al-mu'sirati ni awan. Ini adalah isim ma'rifah kamar yang majrur. Dan ma'an. Ini adalah isim nakirah mansub. Dia maf'ul bih lah. Air, itu air atau air hujan ni. Sajjajan. Yang mencurah-curah. Ini isim nakirah mansub, dia merupakan na'at. Sebab kita tengok di dua-dua isim nakirah mansub kan. Jadi dia adalah na'at kepada ma'an ni. Jadi air hujan yang mencurah-curah. Jadi sini maknanya dan kami telah menurunkan, kami ni Allah lah. Dari awan, kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Ini adalah penciptaan ke-9 ya. Rahmat ada air hujan. Ayat kita yang ke-15, rinukhrija bihi habban wa nabata. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan iaitu li nukhrija. Dan kita ada bi dan hi habban wa nabatan. Li ni adalah pun ta'lil dan nasab. Sebab itu kita akan lihat makna untuk bila ada harfun nasab dia menasabkan fi'il mutari' ni. Jadi dah fi'il mutari' mansub ni. Nukhrija Ini kita lihat daripada perkataan ahraja. Dalamnya terdapat fa'il dan mustatir takdirnya nahnu. Untuk kami mengeluarkan. Bihi ni jawab majrur lah makna dengannya. Habban, biji-bijian. Ini adalah isim nakirah mansub, maf'ulun bih.
Ni wa ni adalah harfun ataf lagi, makna dan. Nabatan ni adalah isim nakirah mansub, dia adalah maktuf sebab ataf kan. Makna tumbuh-tumbuhan. Bila maktuf alai dia habban lah sama kan. Dia adalah isim nakirah mansub, isim nakirah mansub. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini kita lihat untuk kami mengeluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ini air hujan lah ya. Sebab bila ada air hujan barulah tumbuh-tumbuhan boleh hidup. Jadi ni biji-bijian ni adalah penciptaan dan tumbuh-tumbuhan ni adalah penciptaan ke-10. Ayat ke-16 wajannatin alfafa. Ayat ini mempunyai 3 perkataan iaitu wa jannatin alfafa. Wa ni adalah pun ataf makna dan ya, dan jannatin kebun-kebun lah. Ini isim nakirah mansub. Dia adalah jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ni dia mansub dengan kasrah ya. Dan dia adalah maktuf sebab kita lepas ataf tadi kan. Jadi maktuf alai dia adalah nabatan tadi dalam ayat ke-15 sebelum ni kan, tumbuh-tumbuhan. Ni jannatin kebun-kebun. Alfafan yang subur. Ini adalah isim nakirah mansub dan dia naat lah. Kalau kita lihat dia dua-dua adalah isim nakirah mansub kan. Alfafan jannatin ni tapi sebab dia adalah isim nakirah mansub sebab tapi kita tak nampak sebab dia jamak muannas salim. Dan kebun-kebun yang subur. Ya. Jadi kita lihat Allah telah menyenaraikan 10 penciptaannya. Semuanya hebat. Penciptaan pertama bumi terbentang sebagai hamparan. Kedua gunung ganang sebagai pasak bumi. Ketiga manusia berpasang-pasangan. Keempat, tidur untuk berehat. Kelima, malam sebagai pakaian. Keenam, siang sebagai masa mencari rezeki. Ketujuh, langit, 7 lapis. Dan ke-8, matahari terang benderang. Ke-9, air hujan yang turun dari awan. Dan ke-10, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun. Sepatutnya ia membuatkan manusia berfikir dan kenangkan siapa selain dia iaitu Allah yang mampu menciptakan perkara-perkara yang hebat ini. Dan paling pentingnya semuanya untuk faedah manusia. Tersusun baik. Betapa rahmat Allah untuk makhluknya yang patut disyukuri. Tetapi Allah sebut kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itulah sebabnya Allah sentiasa mengulangi peringatan mengenai adanya hari kiamat. Iaitu hari pemutusan seperti ayat 17 berikut. Ayat ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Iaitu inna dan yauma al-fasli. Kana miqata. Ni inna ni nawasih lah ni, iaitu harfun nasih dan taukid, makna sesungguhnya. Dan kita akan ada isim inna iaitu yauma ni. Yauma hari, dia isim inna dan dia menjadi mudhaf sebab yaumal fasli. Al-fasli ni adalah isim ma'rifah kemarin majrul. Dia adalah daripada perkataan fasala dan dia sebab dia juga isim, jadi dengan isim-isim dua bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Hari pemutusan hukum ya, yang kalau kita lihat dalam surah Al-Mursalat yang baru sudah ya. Dan kana ni makna adalah, dia adalah fi'il madhi kana mabni dan dia dalamnya tersembunyi isim kana damir mustatir takdirnya huwa. Ni satu lagi set nawasih, tapi ni nawasih untuk fi'il kana. Tadi nawasih untuk isim inna ya. Jadi sini ada makna adalah miqata ni. Satu masa yang ditentukan. Ni adalah isim nakirah mansub. Dia adalah menjadi khabar kana lah. Jadi kita ada isim kana dan khabar kana di sini. Jadi ayat nawasih kana ni dia menjadi khabar inna kepada isim inna yauma ni. Ya, hari pemutusan adalah satu masa yang ditentukan. Jadi di sini kita lihat Allah mengingatkan kembali mengenai hari kiamat. Di sini Allah rujuk sebagai yaumal fasli, iaitu sama seperti yang saya kata tadi dalam surah Al-Mursalat, iaitu hari pemutusan hukum, iaitu mana Allah akan menjatuhkan hukum ya. Tapi bila hari ini terjadi, saja Allah sajalah yang tahu, sebab Allah dah sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara gaib begini hanya dalam pengetahuan Allah saja. Jadi bila-bila dia boleh terjadi ya. Dan ayat ke-18, yauma yunfahu fis-suri fata'tu na afwaja. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu yauma yunfahu fi as-suri fata'tuna afwaja. Yauma ni adalah zaraf zaman dan dia adalah badal kepada yaumal fasli tadi kita ada kan, mubdal minhu dia. Yaumal fasli hari pemutusan. Ni dia explain balik. Hari pemutusan tu adalah iaitu masa ni, yauma ni hari
yunfahu, ditiup. Fi'il mudhari' huwa majhul daripada anfaha. Dan fi ni adalah harfu jar pada as-suri ni, sangkakala. Dia adalah isim ma'rifah samsiah majrul. Dia merupakan naib fa'il yang dizahirkan daripada yunfahu ni. So iaitu masa ditiup pada sangkakala fa lalu adalah harfun ataf. Tak suna ni, kamu datang, iaitu kamu ni manusia lah, datang ke padang mahsyar. Ni di sini fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan buat atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Dia adalah maktuf sebab ataf. Jadi maktuf alai dia yunfahu ni lah. Yunfahu dengan tak tuna. Jadi dua-dua adalah fi'il mudhari' ni. Afwaja ni berpuak-puak. Ni adalah isim nakirah mansub jamak taksir. Jadi di sini ada hal, iaitu hal menerangkan keadaan ketika perbuatan tak tuna ni, iaitu kamu semua datang kepada mahsyar ni. Kamu datang bagaimana? Berpuak-puak di sini. Kita dah bacakan dalam surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah yang ada 3 puak kan, bila hari kiamat akan terdapat puak, 3 puak, iaitu mukarabun, dan yamin, dan juga puak shimal, puak kiri. Puak kiri, puak kanan dan puak yang didekatkannya. Jadi di sini Allah mengatakan, Allah tak cakap bila hari kiamat akan berlaku. Tapi Allah explain dia akan berlaku apabila ditiup sangkakala ni. Dan bila ditiup tu manusia semua mati kan. Lepas tu kita akan dibangkitkan semula dan kita akan berkumpul di padang mahsyar. Ayat ke-19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa futihat as-sama'u fakanat abwaba. Wa ni adalah pun ataf, makna dan. Futihat dibukalah ya. Ini adalah fi'il madhi mabni untuk hiya ni dan dimajhul di sini ya. Dan as-sama'u ni dia adalah isim ma'rifah samsiah marfu', dia merupakan naib fa'il. Itu naib fa'il yang dizahirkan daripada futihat ni. Futihati sama'u ni pula adalah maktuf, iaitu selepas ataf. Jadi maktuf alai tadi kita ada yunfahu fis suri tadi kan, ayat sebelum ni. Jadi di sini kita lihat dan dibukalah langit. Fa ni satu lagi harfun ataf, makna maka kanat terdapatlah ya. Di sini adalah fi'il madhi mabni dan dia nawasih lah, sebab tu dia ada isim kana, iaitu damir mustatir takdirnya hiya ni. Dan abwaba, pintu-pintu ya. Ini adalah isim nakirah mansub jamak taksir dan dia merupakan khabar kana kepada isim kanan. Jadi terdapatlah pintu-pintu. Dan kanat abwaba ni adalah maktuf, dan sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia adalah futihatis sama'u ni. Jadi dua-dua ni ayat fi'liyah, ni ayat fi'liyah. Jadi sama-sama ayat fi'liyah. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah pintu-pintu. Jadi masa hari kiamat berlaku, kita dah baca banyak surah-surah lain mengatakan langit tu terbelah. Jadi di sini langit terbelah dan dia akan terbuka, dapat pintu-pintu ya. Ayat ke-20 kita, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Wa suyirat al-jibalu fakanat saraba. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Dan suyirati ni diterbangkan. Ini fi'il madhi mabni majhul untuk hiya. Dan apa tu daripada perkataan sayyara. Dan al-jibalu gunung ganang. Ini adalah isim ma'rifah kamariyah marfu' jamak taksir dan dia adalah naib fa'il yang dizahirkan dari fi'il suyirat ni. Suyiratil jibalu ni adalah maktuf sebab lepas ataf kan. Maknanya dia diterbangkan gunung ganang. Jadi dia punya maktuf alai tadi ayat sebelum ni kita ada futihatis sama'u, dibukakan langit kan. Jadi diterbangkan gunung ganang. Lepas tu fa ni adalah harfun ataf, dan dia ada lagi satu dan makna maka. Kanat adalah fi'il madhi mabni, dia nawasih lah, jadi dia ada isim kana, iaitu damir mustatir takdirnya hiya, dan juga ada khabar kana. Khabar kana dia di sini saraban ni, iaitu isim nakirah mansub. So di sini makna bayangan, iaitu seperti riak sinaran panas di padang pasir, iaitu ni miraj ni, ingat tak kita belajar dulu Kanat saraban ni adalah maktuf sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia adalah suyiratil jibalu ni.
Ini adalah ayat fi'liyah. Suyiratil jibalu, kanat saraban ni pun adalah ayat fi'liyah. Jadi sama-sama ayat fi'liyah, maktuf dan maktuf alai. Dan di sini, dan diterbangkan gunung ganang, maka ia menjadi bayangan seperti riak sinaran panas di padang pasir. Jadi gunung ganang diterbangkan. Jadi dia akan hancurlah sebenarnya gunung ganang ni untuk jadi bumi. Kita dah baca ayat sebelum ni, bumi jadi rata sebab gunung ganang ni habis hancur. Ada yang ayat yang kita baca surah, ada yang kata dia hancur seperti debu. Ada yang lagi satu surah bulu, seperti bulu dibusar. Jadi di sini dikatakan dia menjadi bayangan, iaitu miraj yang terjadi di padang pasir. Kita belajar dulu kan geografi, macam mana miraj terjadi di padang pasir. Dia jadi macam hallucination. So di sini ayat surah ini, bahagian pertama ni kita telah baca Allah menegaskan kedatangan hari kiamat, dan Allah memberi dalil kekuasaannya. Jika dia mudah mengadakan 10 penciptaannya, tidaklah mustahil Allah menghidupkan semula manusia yang telah mati untuk dihimpunkan di padang mahsyar dan dihadapkan kepada pemutusan hukum Allah. Semoga kita semua dipermudahkan semasa di padang mahsyar dan semasa pengadilan. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as, innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.